إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤون الفاتحة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل رب إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Tuhanku, kiranya engkau tidak memperlihatkan kepadaku azab yang dijanjikan kepada mereka di dunia. Maka wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan aku tinggal dalam kalangan kaum yang zalim itu. Dan sesungguhnya kami berkuasa memperlihatkan kepadamu azab yang kami janjikan kepada mereka. Tolaklah kejahatan yang dilakukan kepadamu dengan cara yang sebaik-baiknya. Kami maha mengetahui apa yang mereka katakan itu. Dan katakanlah wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan. Dan aku berlindung kepadamu wahai Tuhanku supaya syaitan itu tidak hampir kepadaku. Tafsirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, memberi petunjuk kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulnya bagaimana hendak menghadapi kaum musyrikin dan orang-orang kafir agar menolak perbuatan dan ucapan-ucapan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Umpamanya dengan memaafkan atau mengembalikannya dengan ucapan-ucapan baik, lebih sopan, asalkan akan membawa kelemahan atau mengakibatkan kemunduran dakwah. Ucapan yang baik, lebih sopan, asalkan tidak akan membawa tu, bukan membawa. Asalkan tidak akan membawa kelemahan atau mengakibatkan kemunduran dakwah. Jangan kita betul sampai kita apa? Jadi sebalik tak boleh, jadi mundur, jadi lemah, sekat. Kita berlembut, dia itu kentam gitu. Selain itu Allah Ta'ala berfirman memerintahkan kepada Rasulnya agar bisikan jahatnya ke dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu Allah SWT berfirman memerintah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar bisikan jahatnya, iaitu bisikan jahat syaitan ke dalam kehidupan sehari-hari. Maknanya minta jauh daripada bisikan-bisikan syaitan. Kemudian Allah SWT berfirman,
dalam surah Fussilat, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan wa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa zu hazzin azim. Tolaklah kejahatan yang ditujukan kepadamu dengan cara yang lebih baik. Apabila engkau berlaku demikian, maka orang-orang yang menaruh rasa permusuhan terhadapmu dengan serta-merta akan menjadi seolah-olah seorang sahabat karib. Dan sifat yang terpuji itu tidak dapat diterima dan diamalkan melainkan oleh orang-orang yang bersikap sabar, dan tidak juga dapat diterima dan diamalkan melainkan orang yang mempunyai bahagian yang besar dari kebahagiaan dunia dan akhirat. Diriwayatkan bahawa di antara doa-doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Aku berlindung kepada Tuhan yang Maha mengetahui dan mendengar daripada gangguan syaitan yang terlaknat, dari bisikan-bisikannya, dari tiup-tiupannya, dan daripada hembusan-hembusannya. Jadi Nabi SAW sentiasa berdoa dalam bentuk memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab segala-galanya adalah Dia yang memberi perlindungan, yang memberikan kesejahteraan, keselamatan pada hakikat ialah Allah Taala. Antara hikmat Allah Taala menjadikan akan makhluk syaitan supaya manusia tadi kembali memohon, mengikat diri dia, mohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya bismillah a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabih wa iqabih wa min syarri ibadih wa min hamazatis syayatin wa an yahdurun. Dengan nama Allah Ta'ala aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna dari ditimpa murkanya, azab-azabnya, dan dari kejahatan hamba-hambanya, dan dari bisikan-bisikan syaitan, serta penyusupannya ke dalam lingkunganku. Itu di antara doa baginda sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala hatta iza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kesudahan golongan yang kafir, yang kufur, engkar itu apabila sampai ajal maut kepada salah seorang di antara mereka, berkatalah, wahai Tuhanku, kembalikanlah daku mana hidup semula di dunia ini, supaya aku mengerjakan amal-amal yang saleh dalam perkara-perkara yang telah aku tinggalkan. Tidak, Tuhan kata, kalla, itu semua bohong ni. Ya, masakan dapat sesungguhnya perkataan itu hanyalah kata-kata yang ia sahaja yang mematakannya. Sedangkan di hadapan mereka ada alam barzah yang mereka tinggal tetap padanya hingga hari mereka dibangkitkan semula pada hari kiamat esok. Itu barzahun ila yaumi yub'atsun. Antara alam antara dunia dan akhirat.
Jadi oleh kerana orang-orang kafir yang ingkarkan yaumul ba'as, apabila dia tengok sana rupanya lain cerita, benda sebenar berlaku, lalu mereka nak minta nak kembali kepada Ta'ala. Dia kata hatta iza jaa ahadahumul maut, bila datang kepada orang kafir tadi, Allah, dia mereka akan mengucapkan ucapan yang menunjukkan permohonan terhadap sesalan mereka, iaitulah irji'un, ya, kembalikanlah kami, la'an li'a'malu salih, kami nak buat amal salih dah, nak pergi mana tetap pakai dah, tak ada bermakna. Ya, penyesalan yang tidak bermakna apabila nyawa sudah sampai ghargharah. Mana tobat man lam yughargir, ma lam yughargir, sebelum nyawa sampai kepada ghargharah, itulah batang halkum dia. Nyawa dia boleh sentap daripada kaki ke lutut, lutut ke pusat, pusat ke halkum, sampai ke halkum, pup dia keluar. Tuan-tuan pernah ngadap orang mati, ya, nampak gelombang daripada bawah, pup, tiba atas, pup, habis. Roh dia akan keluar, akan disaksikan. Tempat mata dia nampak, dia perhati roh dia keluar. Lepas tu sunat kita tutupkan balik mata, yang terbeliak gitu. Sebab dia memerhatikan diri dia keluar. Mata itu terbuka mengikut diri dia keluar. Siapa yang keluar, itulah hakikat diri dia. Apa dia? Roh itulah. Tinggallah sangkar saja. Sangkar yang banyak manusia tertipu memelihara dia. Dia jaga sangkau ke main lagi, kan? Akhirnya banyak yang tertipu dengan sebab zahir. Hakikatnya dia nak balik tak bersiap. Allah. Situ dia menyesal, minta tahu nak kembalikan balik. Tak ada dah. Jadi sebelum sampai tarikh itu ataupun sampai masa itu, inilah kita mohon kepada Ta'ala, minta sungguh-sungguh kepada Ta'ala bantu kita dapat mengerjakan amal saleh dengan sebenar-benar. Tafsirnya Allah SWT berfirman dalam ayat tersebut menceritakan keadaan orang-orang kafir apabila seorang di antara mereka mendekati ajal, mereka mahu nak sentap nyawa dia, ia akan meminta supaya dipanjangkan umurnya agar dapat menebus dosa-dosa dengan beriman serta beramal saleh. Sebab tidak akan dicabut nyawa seorang dalam Ihya, ada hadisnya. Iaitulah melainkan mereka semua ditayangkan tempat duduk. Sebelum nyawa dia digentap, maka dia akan tengok tempat duduk. Masih dah nampak atau habislah. Dia melaung. Dan dia nampak tempat di sana besok. Sebab kalau orang beriman dia nampak, kita jangan lambat kan. Dia tak tahan nak pergi cepat tu. Dan kalau yang samsing kata dunia kan, melawan Tuhan, dah cepat entau, tak ada berfaedah. Dia handal sangat pergi melawan malaikat dalam kubur. Dalam barzah, dia pergi cepat. Allah. Untuk memperbaiki keburukan yang telah dilakukan sepanjang hidupnya. Sepanjang hidup dia telah mengotori dan memburukkan kerja amalan dia. Amal yang buruk, yang kotor, ya. Ni nak balik ni dah berlongkang kotor, dia dah takut. Kan, dia tahu tempat, dia nampak meraung di tuan. Allah, tapi semua tak dilayan, mana tak ada masa, bukan tempat dia. Allah. Terhadap permintaan orang kafir itu, Allah SWT berfirman yang maksud dia, tidakkanlah sekali-kali, tidak mungkin ia akan dikembalikan. Teruslah maknanya. Allah kepada keadaan sebelum di dunia. Apa yang diucapkan itu hanyalah kata-kata dan janji kosong inilah yang diucapkan oleh orang-orang yang derhaka. Dia kalau dapat balik, dia ulang balik perangai ini. Apabila dia menghadapi saat-saat kematian, saat-saat yang sangat cemas, maka berpindahlah ia ke dalam barzakh, iaitulah kehidupan dalam kubur yang membatasi antara hidup dunia dan akhirat. Itu panggil barzakh. Maksudnya dinding, tabir yang mendinding antara dunia pun tidak, akhirat pun kita tengah sementara tu. Itu pun berapa lama tak tahu tuan-tuan. Selagi ada orang menyebut nama Allah, dunia takkan kiamat. Dia makin dekat, tapi itulah. Ya Allah. Dan Allah SWT berfirman dalam surah Sajdah,
Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ini semua rawian-rawian keluhan yang sia-sia je, ya. Yang tidak dilayan oleh Allah Ta'ala. Dan sungguh ngeri sekiranya engkau melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan mereka. Ya. Walau tara izil mujrimun, jikalau engkau lihat, engkau lihat, ya, orang-orang mujrimun yang melakukan dosa, maksiat atas dunia, dia berkubang, berlongkang dengan dosa dia mana. Dulu nakisuru usirim, menundukkan kepala dia. Ya, tak banyak angkat dan di hadapan Tuhan. Mereka dalam keadaan malu dan hina, ya, indara rabbana, lalu dimulakan ucapan absarna, gitu, ya. Wahai Tuhan kami telah melihat dan mendengar dengan sejelas-jelas akan segala yang kami ingkari dulu. Dulu dia kata mana ada, sekarang dia nampak ada berlaku, tuan-tuan. Dulu kata mana ada dah mati, habis cerita, rupanya dah mati lagi banyak cerita, tuan-tuan. Itu dia. Maka kembalikanlah kami ke dunia supaya kami mengerjakan amal saleh. Wah, baru nak buat. Dulu kau main-mainkan Rasul utusan Allah, kau ingkarkan, ya, kau nistakan, rancang macam-macam kerja jahat untuk mengganggu kerja dakwah Islam yang sampaikan oleh para utusan Allah Ta'ala. Ini ambil. Sebenarnya kami sekarang telah yakin tak ada makna. Ya? Keyakinan sini tak ada memberi makna apa lagi dah. Allah. Qala Allah Ta'ala fa'iza nufiha fis suri fala ansaba bainahum yawma izin wala yatasaalun. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Kemudian apabila ditiup sangkakala, maka pada hari itu tiada ada lagi manfaat pertalian kerabat di antara mereka dan tidak pula sempat mereka bertanya-tanya. Dan nak tanya pun tak sempat dah. Sahabat dosa kata sahabat, laki bini pun tak kira. Dan yauma yafirru mar'u min pada hari yang larilah seorang daripada sahabat orang terdekat dengan dia. Ya, saudara dia, anak pinak tak ada. Itu dalam hadis yang saya diceritakan, seorang dia punya amalan bila ditimbang tak cukup satu, kan? Satu je pahala, kalau dapat dia masuk syurga. Tak dapat dia minta. Dia cari sana cari sini, seorang tak sanggup beri, semua dalam keadaan cemas. Pergi jumpa suami isteri tak sanggup jumpa anak tak sanggup, semua tak sanggup. Akhir dia balik menghadap Allah Ta'ala dengan cara yang layak dengan kebesaran Tuhan. Allah Ta'ala kata, masukkan wahai malaikatku ianya ke dalam syurga dengan kasih sayangku. Kasih sayang siapa yang laku tu? Kasih sayang anak isteri, dia minta satu boleh tak bagi. Tak banyak sangat, satu je sawab. Ya, mana pahala tadi untuk memastikan dia boleh ke syurga. Satu je lagi nak. Tak lagi, dan satu tak lagi. Kau, aku. Sebab sana dia panggil yaumun tunza'ur ra'fah. Hari yang disentap, ditarik perasaan belas kasihan. Apa maknanya masing-masing buat diri dia. Walau atas dunia, walaupun sayang tak ada, sayang masing-masing. Kau, aku. Itulah. Dahsyat tak dahsyatnya keadaan di sana besok. Ya. Allah. Kerabat kita sebenarnya apa? Amal saleh lah. Amal-amal kebajikan yang kita lakukan itulah sebenarnya kerabat kita, sahabat-sahabat yang menemankan kita di sana, tuan-tuan, ya. Allah. Alam barzah lagi dia depend, Tuhan berikan kat dia. Datang dia azab, semayang depend kita, tuan. Datang ni nak sedekah, puasa, jihad, semua kerja amal saleh lah. Dia akan atau izinkan dia. Jangan ganggu dia, jangan kacau dia, maknanya, ya. Dia menjaga aku di dunia dahulu. Itulah dia. Siapa yang nak banyak sahabat teman dalam alam barzah, banyakkan amal saleh. Dia menemankan kita tu. Ya. Kalau tak ada besok, meraunglah dia tu. Allah. Jadi bersahabatlah rapat dengan amal saleh.
banyak baca Quran, banyak zikrullah, banyak buat amal-amal macam-macam ada kan. Allah Allah. Tidak ada lagi manfaat pertalian karabat di antara mereka dan tidak pula sempat mereka bertanya-tanya. Nak tanya sama tak ada. Bahkan yang baik dalam dunia kadang disentap kita pun ada. Ya, isteri tarik laki, anak tarik bapa pun ada. Dia ni Allah kau tarik dia nak masuk syurga, dulu aku langsung dia tak ajar dia. Langsung tak kisah, dibiarkan aku dalam keadaan sesat. Padahal dia bapa aku. Apa kan? Isteri pun cakap begitu. Dia je pergi belajar. Kita dibiarnya. Laki pergi belajar, bini pakai mini sekerat. Ya, anak kat rumah pakai mini skirt. Mayang tidak apa tidak. Ya. Dia bagus. Mengajar, mengaji sana, tuku sana, mengajar ustaz sana. Wah, bagus mengangguk. Macam terkukur dengan ngangguk. Kat rumah dia lintang pukang, tonggang langgang dibiarkan. Anak-anak dia tu akan terik dia tu. Ya Allah, ni siapa mamak dogol lah punya. Kita terik dia kata. Jangan biarkan dia masuk syurga. Dia telah khianat kat aku dulu. Aku langsung tak diberi nasihat, langsung tidak ditarbiah. Tuan-tuan, kullukum ra'in kan, tiap-tiap semua tu adalah pemerintah, penjaga. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Semua tu akan disoal ya tentang orang di bawah jagaan. Ini berat tuan-tuan. Ada orang masuk neraka kes kawan, ada orang masuk neraka kes anak bini. Ada orang masuk neraka kes jiran macam-macam kan. Sebab apa? Tarikan mereka tadi. Ya, mereka tarik ataupun tanggungjawab kita tidak ditunaikan. Kalau kita dah seru, dah ajak, dah dia degil tu lain cerita lah. Dia langsung dibiar kan. Ya. Ada setengah pula faham tak betul pada juga. Alah, biar itu hakikat Tuhan itu. Besok kalau ada dah hakikat dia tu. Kau main hakikat dia. Hakikat lah syariat kena jalan dua kepak. Sebelah kepak tak boleh terbang. Ya. Kena suruh. Quran suruhkan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alai. Wa'mur ahlak. Suruh anak isteri kamu tadi dengan sembahyang dan bersabar atasnya. Itu kialah ibadat-ibadat yang lain. Itu tanggungjawab. Dia kena jadi ibu bapa yang pandai mendidik. Jangan ibu bapa yang hanya pandai melahirkan anak saja. Bahaya masa depan. Kalau tak diterbiak anak-anak kita dengan cara betul, masa depan Islam masalah. Ya, dengan suasana sekarang lintang pukang macam-macam. Maka barang siapa yang berat timbangan amal baiknya, maka mereka itulah orang-orang yang berjaya. Ya, faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Siapa dia orang muflihun? Orang yang amalan dia tadi timbang berat. Sebab tu atas dunia kita kena apa? Kenapa kan? Timbanglah dulu. Sebelum ditimbang, kena timbang dulu. Fazin jami'a aqwalika wa af'alik bimizani syariah. Sila timbang ucapan kamu, perkataan kamu, ucapan, kenyataan dan perbuatan kita. Nak timbang dengan apa? Bimizani syariah, dengan neraca syariat. Nak cakap ni syarat suruh tak ni? Kesan dia esok macam mana? Ini parah kalau cakap. Jangan lah. Ni baik, awak cakap. Nak buat kerja tu semua kena timbang. Siapa yang dah menimbang, maka insyaAllah di sana ketimbangan dia ringan. Sebab dia dah penat berpeluh di dunia menjaga nafsu dia. Tidak akan berpeluh seorang dalam dua masa, kata Nabi SAW. Mana kata dunia dia berpeluh, penat kan? Nak bawa Islam macam-macam ujian, esok akhirat dia tidak berpeluh lah. Dia lapang nikmat senikmat-nikmat. Siapa tak nak berpeluh di dunia, dia nak sihat atas dunia kan, ya. Dia bakal lanyak, tunggulah besok meraung dekat sana besok. Allah. Dan siapa yang ringan timbangan amal baiknya, ya, timbang-timbang berat maksiat, dalam keadaan Tuhan dah terjadikan dia punya rahmat. Buat satu kebajikan 10 tuan bala, 700 pun ada, tanpa dihisap pun ada. Dosa pula bila nak buat dosa, nak tulis, malaikat kanan kata nanti dulu. Tunggu 1 saat 6 jam. Kalau dia taubat, kita ada. Kalau tak taubat, tulis 1 je. 1 dan kata kena balik pula, dihapuskan balik. Begitu rahmat Tuhan. Tiba-tiba timbang berat juga dosa ni. Wah, ini memang nak masuk terkejun dia lah. Maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, orang yang menzalimkan diri dia sendiri. Ya, ialah orang yang mengerjakan mungkar maksiat, dia tak kawal. Sebab dia tahu dengan sebab maksiat dia akan terhumban ke dalam neraka.
Mereka kekal di dalam neraka Jahannam. Ni siapa ni? Orang kufar. Tuan. Orang Islam kalau ada iman dia keluar balik. Orang kafir dia kekal dulu. Kemudian api neraka itu membakar muka mereka, tuan-tuan. Ya, muka yang berya-ya lawan Nabi dulu kan. Dan senar api neraka dia bakar habis. Dan tinggallah mereka di situ dalam dengan muka yang bodoh cacat, tuan-tuan. Allah, macam-macam lah azab, tuan-tuan. Neraka ni azab dahsyat. Makin teruk. Dia bukan makin ringan. Allah. Tafsirnya, Allah SWT berfirman bahawa dalam ayat itu, apabila telah ditiupkan sangkakala, tiupan pembangkitan, tiup sekali habis, tiup kali kedua bangkit pula. Ya, dalam hadis sahih zaman Rasulullah SAW, bahawasanya mereka Israfil dah letak tentuang kat mulut. Mana pun dah dekat kiamat. Sebab Nabi pun Nabi akhir zaman. Macam kita nak nombor lagi bila pengadil dah tiup sini kan. Dia pun nak fit je kan, nak tiup je. Standby tu. Kalau dia letak gantung lagi tu belum lagi. Zaman Rasulullah kata dia dah letak kat mulut dah. Tunggu nak tiup kan. Ya, Allah. Tafsirnya Allah sama firman, maksud di sini bahawa apabila telah ditiupkan sangkakala tiupan pembangkitan, maka hiduplah orang-orang dari perkubur, bangun mengepul dan Allah dan cendawan putih dia. Maka ikatan keluarga dan hubungan nasab menjadi putus. Sini dia buat tak kenal lah, tuan-tuan. Semua mau buat masing-masing diri nak selamat. Ya, semua dalam keadaan cemas, takut. Seorang anak tidak mengenal ibu bapanya, sedih tak sedih, tuan-tuan? Macam mana bapak bodak-bodak masih nak buat diri masing-masing ni. Ini bukan yang bapak dia sanggup nak jaga anak, bukan main nak beri kesenangan anak. Babar mati-mati dia. Anak ni siapkan duit 1 juta, yang ni 1 juta. Kan macam anak tu tak ada jaminan dari Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Dia macam menjelanak siang malam pagi petang, macam nak terbongkang cari harta, timbun harta, timbun. Malaikat maut pun sampai, amal dia tak siap. Ini dia mengaum tu. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, bagi tempoh sedikit lagi. Kami nak buat amal ya Allah, nak buat kebajikan. Wah, malaikat maut dah datang, kau nak buat. Kau bagi umur berpuluh-puluh tahun apa kau kojo kan. Dalam ayat lain Tuhan kata lau ruddu la adu ila manhu. Kalau dia pulang balik ke dunia, dia ulang balik perangai dia, Tuhan kata. Dia semua muka tak boleh percaya. Ya, kalau dia nak baik, dari dulu dia baik dah. Rasul dah ada. Ya, kitab dah ada. Tuhan dah tunjuk. Semua degil dia. Maka ikatan keluarga dan hubungan nasab yang bukan main-main dijaga oleh atas dunia, kan? Jaga-jagalah sampai jangan dijaga sampai menggadaikan agama. Hubungan kita dengan Allah tu paling besar sekali. Yang lain di belakang. Sebab sifat orang beriman apa tuan? Dalam bertembung suasana ni dia akan letakkan arahan Allah lebih besar. La tajidu qauman yu'minuna billahi yawmil akhir yuwaduna man hadallahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ashiratahum. La tajidu qauman, kamu takkan tengok satu kaum wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, yang beriman yu'minuna billahi yawmil akhir, yang beriman dengan Allah Taala dan hari akhirat, yuwaduna man hadallahu, mencurahkan kasih sayang kemesraan mereka bagi mereka yang menentang agama Allah. Walau kanu aba'ahum, walaupun menentang bapa-bapa mereka sendiri. Atau abna'ahum, ataupun anak-anak mereka. Atau asyiratahum, ataupun kerabat sekeliling mereka. Ya, dalam memberikan ketaatan atas mutlak. Sebab tu berlaku perang Badar tu, bukalah kisah kan. Yang perang tu siapa dia? Pak saudara sana, anak saudara sini. Bapa sini, anak sini. Oh, memang perang saudara tu. Sebab tu mencabar itu diberikan bintang besar. Ya ahlal badr if'alu ma syi'tum. Wahai ahli badan, kau buat apalah, aku sedia ampunkan, Tuhan kata. Mana bukan suruh buat maksiat, nak tunjukkan apa? Mereka sentiasa akan dibersihkan oleh Allah Ta'ala. Ya, sebab apa? Mereka telah bersihkan apa? Nafsu mereka datang dunia dulu, sanggup berdepan dengan keluarga sendiri, kan, demi untuk menegakkan kalimah Allah Ta'ala.
persaudaraan penting kan. Ya, disuruh kita jaga kan. Tapi dalam bertembur dengan Allah Ta'ala tak boleh. Ini paling besar. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatin. Tidak ada taat bagi Allah bila dia derhaka kepada Allah Ta'ala. Allah. Demikian pula ibu bapa tidak mengenal anak-anaknya. Orang lain berlari, ya, orang akan lari dari saudara ni. Tak hirau dah. Lari daripada ibu dan bapanya, dari isterinya, bukan main dia sayang dulu, bukan. Dah tak ada sana. Dan anak-anaknya, kata dunia bukan main isteri. Sayang. Sana tak ada dah. Tengok pun tak nak. Dah masing-masing dah takut. Dah segerun-gerun ni, ya. Dan anak-anak masing-masing mempunyai urusan. Sebab apa? Mereka semua dalam keadaan takut yang tidak boleh digambarkan. Sebab dua je ni. Syurga atau neraka kan. Rizal nak keluar ni. Ni bukan Rizal peksa kan. Tak habis boleh return balik. Ini tak ada ni. Ini habis. Selamat tempat dia ada. Tak selamat pun ada tempat dia kan. Ya, tak ada nak undur-undur lagi dah. Sebab tu peluang kita nak menyiapkan ni sekali round je jalan. Sekali round je. Betul-betul tak betul itulah dia. Sebab kena berhati-hati sungguh. Saki baki umur yang tinggal ni, carilah rida Allah Ta'ala. Maka barang siapa amal baik lebih berat timbangannya daripada amal-amal buruk, mereka itu adalah orang-orang yang memperoleh keuntungan. Ya, ni orang beruntung. Bukan amal ni. Dia bukan kira untung dunia dan ni. Dan akan berada dalam kehidupan yang bahagia. Sedangkan orang yang amal baiknya lebih ringan, ya. Tergapung di timbangan baik dan ringan daripada amalan buruk dan dosa-dosanya yang lebih berat. Maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Dia sendiri yang membinasakan diri dia. Dia sendiri yang menjahanamkan diri dia. Ya, dia terlokupkan diri dia sendiri. Dan akan kekal berada dalam neraka jahanam. Wajah-wajah mereka akan dibakar oleh api dalam keadaan cacat teruk lah misalnya. Kalau dia nak bayangkan. Ini golongan yang kekal, siapa golongan yang kafir yang menentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allah. Begitu juga golongan yang bersekongkol dengan orang kafir. Ya, golongan munafik. Dia duduk lagi bawah tu. Asfali darki minan nar. Dikerak neraka, dihumban ke bawah. Allah. Ini hebatnya. Kemudian Allah Ta'ala, alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun ila akhir ayat. Ini persoalan besar. Wallahu a'lam. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sunat mendoakan orang yang menawarkan harta atau selain itu. Wa qala Imam An-Nawawi, kami riwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan selainnya daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika kaum Muhajirin tiba di kota Madinah, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf menginap di rumah Sa'ad ibnu Rabi'. Dia berkata, akan aku bagi untukmu hartaku dan salah seorang isteriku. Isteri boleh cerai kan? Boleh kan? Sahabat ni hebat tuan-tuan ni. Tu. Abdul Rahman bin Auf menjawab, barakallahu lak fi ahlik wa malik. Itu doa dia. Jadi ketika Muhajirin yang berhijrah daripada Mekah ke kota Madinah, tinggal anak bini, tinggal tanah air, tinggal segala keperluan-keperluan hidup demi untuk mencari satu yang lebih besar, matlamat hidup. Matlamat hidup dia keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, itu lebih besar daripada yang lain. Itu sikap golongan Muhajirin yang sangat hebat, sanggup berkorban untuk jalan Allah Taala. Kemudian golongan Ansar, tuan namakan Ansar, pembantu dan ni dibantu habis-habisan ni. Tengok sampai bini dia pun dia sanggup cerai satu, bagi tuan. Dahsyat ya. Harta lagi dia bagi lagi. Masya-Allah. Sebab dia panggil Ansar tu. Bawah Madinah ni lain kan. Lagi Mekah tu tengok dah. Ada duit pergi jalan ni. Dikasau. Orang Madinah tak, kita nak beli barang kan, ada jangan duduk. Minum teh dulu tu. Minum teh dulu kan. Tak ada, dia takkan ada jenis lembut. Ya, orang Madinah jenis lembut.
Kemudian sahabat yang dididik oleh Rasulullah SAW yang tinggi akhlaknya, dia dapat tawaran intan, dia tidak apa, tak ambil kesempatan, dia tak ambil. Ya, dia kata tunjukkan aku di mana pasar. Gitu. Dia nak berniaga intan ni. Allah. Apabila ditawarkan begitu, Sayyidina Rahman bin Auf, seorang saudagar, kaki menyaga ni. Ulama kata kalau dia punya menyaga Malaysia, dia boleh beli. Kalah Cina dia menyaga. Hebat. Apa dia jawab? Barakallah lak fi ahlik wa malik. Semoga Allah Ta'ala memberkatilah pada harta dan keluargamu. Dia tak ambil kan? Dia tak terima tu. Cuma dia minta tunjukkan pasar. Kalau dia tak ada modal, dia minta pinjam modal sikit. Sekejap dia berniaga dan naik. Keberkatan ni. Dia tak ambil peluang. Dia macam, wah, Alhamdulillah. Wah. Allah. Sanggup pecah rumah pada kita. Ambil papan mak kau kita lah. Pecah ambil buat. Dia Ansar bantu tu. Separuh kan harta dia bagi. Ada isteri pun dia cerai. Kan? Sanggup. Bukan dia cerai yang gongak-gongak je. Tapi sahabat yang dididik Nabi di Mekah tak, dia tak ambil kesempatan. Tak apalah, amsik. Itu hak kamu kau pegang. Gitu. Semua tunjukkan kami pasar. Kami nak berniaga. Ya. Allah. Itu kezuhudan para sahabat. Ya, yang berhijrah bersama Rasulullah SAW. Tapi yang menyayat hati Nabi siapa? Sayyidina Mus'ab bin Umair. Mus'ab. Dia anak orang kaya. Sanggup tinggal kemewahan di Mekah. Bersama berdagang dengan Rasulullah SAW di Madinah. Untuk sama-sama berkorban menegakkan agama Allah. Ya. Kita ada kepentingan benda perlu. Ya. Harta perlu. Makan minum perlu. Tapi sana benda lebih penting, ad-din, agama. Itu lebih penting. Dia selamat, semua selamat. Kalau agama kita bukan rosak, semua akan jadi rosak. Ya, dia letak di atas sekali itu. Kemudian kata Al-Imam Nawawi, ketika seorang zimmi melakukan kebaikan kepada seorang Muslim. Zimmi mana kafir zimmi. Kafir yang duduk dalam negara Islam dan tidak ada hasrat nak mengambil walaupun sejengkal bumi orang Islam. Ini nak ambil kan? Dia nak kontrol. Baru dapat sikit macam-macam. Ini bapa harbi kan. DAP ni kepala harbi besar. Fatwa ulama besar dulu. Syekh Ahmad. Mufti Negeri Sembilan. Alim luar biasa. Mana-mana kafir yang ada hasrat nak ambil bumi Islam, itu kafir harbi. Kafir zimmi dia duduk di negara Islam. Dia nak berniaga dan nak hidup berniaga. Tak ada masalah. Kita tak ganggu dia. Tapi jangan dia nak ambil negara orang Islam. Dia tak. Dia bilang dia bolut. Nak buat pilihan bandar raya pula apa. Macam-macam. Semua niat jahat. Dia nak kontrol. Dia banyak dalam tu besok. Wah, suara dia lah. Habis kita dibuang ke laut. Perlu dipahami bahawa tidak boleh seorang Muslim mendoakan keampunan atau sepertinya kepada orang kafir. Tak laku. Doa pun tak laku, dia kafir dah. Tapi boleh mendoakan agar mendapat hidayat, tetap apa. Sihat walafiat, minta dapat hidayat. Sebab tu Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, setiap kali kamu tengok dia dan berjumpa orang kafir, hendaklah kamu berdoakan hidayat bagi dia. Ya Allah, masukkanlah hidayat. Ya Allah, berilah petunjuk. Itu tak apa. Kemudian kami meriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni, di sebenar Anas radhiyallahu anhu, dia berkata Nabi SAW minta minum. Tapi jelas itu dia memberi baginda minum. Ya, minum adalah orang Yahudi. Dan Nabi SAW mengucapkan jammalakallah, semua Ta'ala menjadikan kamu rupawan. Dengan itu sama sekali tidak tubuhnya uban di rambut dia dan Yahudi tersebut sampai dia meninggal dunia. Ya, rambut tak uban. Wah, kita berapa kali salin. Dia tak kata uban, kata metalik. Janggut dia ada berubah, ada metalik. Habis ya. Dan satu lagi doa ketiga ta'ajub.
dan khawatir akibat kedengkian. Ya. Kata Imam An-Nawawi, kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Rasulullah SAW, bahawa Rasulullah SAW bersabda, al-ainu haqqun, haqq. Ya, mana mata hasud nyata adanya. Ya, mata yang hasad tu sebenar, mana ada? Hasud mana hasad dengki. Ya, dia ni pandang tu ada main ilmu sihir tuan. Dia tenang sebab orang Arab dia lain. Kalau anak kecil-kecil kan, kita tengok anak kita, dia puji cantiknya, oh dia marah. Ya. Kalau kata anak kau tak cantik dah macam beruk, dia tak marah. Sebab biasa dia orang benda ni biasa, sini jarang. Ya. Sana bila puji budak lebih suka, tak lama biasa ni jadi. Siapa yang jadikan? Allah sebab. Itu sebab. Berarti jangan pula kata etikat benda tu kesan. Kita pula babah kan, tak ada satu pun yang berkesan melainkan Allah Ta'ala. Semua dia punya. Cuma tu asbab saja. Ya. Ain memang ada benda tu. Kemudian kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah SAW melihat rumahnya ada seorang anak perempuan yang wajahnya menguning, penyakit kuning. Bagi dia sabda, istarqu laha fa inna bihan nazrah. Ru'yahlah dia, istarqu. Ru'yah ni, kalau Melayu panggil tangkal. Dia ru'yah ni, perubatan cari Islam ni ada 3. Pertama menggunakan Quran, yang kedua menggunakan hadis, yang ketiga menggunakan Asma'ul Husna. Dah, tu je. Ya, lain tak payah. Darat balik darat, laut balik laut tak payah. Ya. Ni Datuk dah datang, kita tu mana datang? Ruqyahlah dia kerana dia terkena mata hasud. Ya, mata orang yang hasad dengki maknanya. Nazarah, satu pandangan, ya, pandangan tak elok. Ada satu orang tu kan di Kuala Dalu je kan. Di Dalu je. Orang kampung semua lagi, anak-anak kecil buat lagi. Mak di Kuala Dalu je kan, kejap lagi budak terbongkang. Dia membela banyak nama. Dia meninggal sama orang ni. Kan satu trailer dia bawa tinggal. Macam-macam. Ikut riwayat dia tak tahu sahih ke tak tahu lah. Ikut riwayat dia masa dulu orang jenis ambil, dulu kan dia ambil ilmu kuatnya macam syaitan tu dia ambil. Satu biji beras seko, dia ambil segenggam. Wah, puan nak pergi makan. Akhir cerita dia bini dia punya darah pada sedut. Mati je kan. Macam-macam. Orang biara ayam, bitik, lembu ke bawah tergenak, dia hantu tergenak. Oh tapi pelik tu. Semain Jumaat pukul 10 dah ada. Pukul 10 dah sampai kat masjid. Agak panas kan, dia kena zikir lebih. Macam-macam tuan-tuan. Lain suruh buat, lain dipiara. Itu semua apa tu? Ujian. Benda tu mah wujud. Ada. Tapi hakikat jaga bukan dia berkesan. Padahal benda yang berlaku semua dah set dalam azali lagi dah. Orang dah siap pada azali. Cuma disebabkan begitu saja. La yadurru wala yanfa. Doa kena banyak baca. Rasulullah banyak baca doa kan, yang menunjukkan bahawa ini menolak mudarat. Tak ada malaikat, tak ada. Waktu benda ni kalau dah kuat tuan-tuan, kalau abang mursyid kata kalau zikir sebati engkau, nur zikir syaitan bergeser, dia terbakau. Ya, ini dia bergeser kita nak terbakau. Zikir banyak, dia lalu kita sam, dia lari tak banyak. Ya, zikrullah kuat. Tengok Sayyidina Umar tuan, dia lalu lorong dia, syaitan dah punya lalu. Tu ya, habis. Kemudian satu lagi kata kami riwayat Imam Nawawi dalam Sahih Bukhari dan Muslim Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda al-ain haqq walau kana syai'un sabiqul qadar la sabaqathu al-ainu wa izas tugsiltum faghsilu. Ya. Maka hasad nyata ada, memang ada. Jika ada satu itu sanggup mendahului takdir, maka mata hasud itu mendahului. Tapi makna apa? Tak ada. Tak ada satu benda boleh mendahului takdir. Tapi benda tu adalah. Apabila kalian diminta memandikannya, maka mandikanlah dia. Ya, paling kenapa? Para ulama mengatakan memandikannya. Maksudnya apa? Katakan pada orang yang memiliki mata hasad dengan lemah lembut untuk mencuci bahagian dalam tubuhnya dengan air. Ya, kemudian
air tersebut digugurkan kepada orang yang kena matanya tadi tu. Ya. Mandikan dia, ambil air tu mandikan budak tu. Orang yang kena tu. Itu cara dia begitu, ya. Siapa yang baikkan dia Allah Taala. Siapa yang kena pun dia. Jaga tu. Dalam bab macam ni kena jaga ni. Akidah kena jaga tu. Kadang-kadang kita takut terbalik. Ya, andal lah dia punya sihir. Lama-lama dia nampak sihir pula memberi kesan. Syirik kita pula. Ya, syirik ke tangkal ke sihir ke, ya, tak ada di la yadur wala yanfa pada hakikat dia. Cuma yang nampak tadi itu asbab zahiriyah. Ya, itu dua benda yang kena jaga imbang, syariat dan hakikat kena jaga, ya. Kemudian diriwayatkan wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa maulana